Okey, kembali semula dalam Minggu Wanita. Terima kasih kerana kekal setia bersama dengan kami untuk topik jerawat. 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 Tetamu yang tak diundang tapi sering hadir. Tak tahu kenapa. Jadi bersama kita jemput pakar. Tadi kita bersama dengan Sabrina. Sabrina masih lagi bersama kami. Bersama kita juga ialah Dr. Nur Ashikin Ahmad, pensyarah perubatan dan pakar kulit Fakulti Perubatan UiTM. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam. Terima kasih kerana sudi bersama kami nak selesaikan masalah ni. Jerawat. Memang seronok sangat topik ni. Kita meriahkan lagi topik kita pada hari ini. Jadi saya nak bertanya dengan doktor. Apakah masalah utama sehingga jerawat ni selalu tumbuh dekat muka? Okey. So terima kasih kerana berjemput saya pada hari ini. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, so untuk ini untuk pandangan umum, kita akan bincang mengenai topik acne vulgaris pada hari ini. So acne vulgaris ni sebenarnya jerawat yang paling kerap yang dihadapi oleh masyarakat. Betul. So saya nak tekankan yang jerawat ni sebenarnya dia masalah keturunan. So kalau macam ahli keluarga, katakan mak atau ayah ada kulit berminyak, kulit berjerawat, kemungkinan anak-anak mungkin ada. So dia boleh menjadi penyakit yang kronik. Okey. So daripada umur 18 tahun sampai 45. Sebab tu jerawat ni kita kata dia bukan sesuatu yang masa remaja sahaja. Kan? So dia boleh berlanjutan hingga umur 45 tahun. Baik. Kalau selepas 45 tahun tapi masih berjerawat, apakah masalahnya, doktor? Okey. Soalan yang bagus. Okay. So ada juga jerawat yang berlaku selepas umur 45. Contohnya kita panggil rosacea. So ni jenis jerawat yang muka dia akan kemerah-merahan, selalu dihadapi oleh pengidap umur 40 tahun, 50 tahun. Tapi jarang di Malaysia lah. Dia lebih kepada Mak Saleh macam tu. Mungkinlah saya berdarah Mak Saleh. Okey, tapi yang ingin saya tekankan, jerawat ni pada umumnya disebabkan oleh penghasilan minyak yang berlebihan. Kulit tu ada kelenjar minyak, jadi minyak tu dihasilkan dengan berlebihan dan ada sel-sel kulit mati yang akan menutup pori-pori tu. Dan ada sejenis bakteria yang memang suka dengan minyak-minyak ni. Tu adalah makanan dia, sumber tenaga dia yang dinamakan Cutibacterium acne. Dan ada faktor lain yang boleh menyebabkan jerawat ni bertambah teruk juga, seperti penggunaan makeup yang berlapis-lapis lah kita kata. Walaupun tu nanti tips tu saya cerita untuk tips penggunaan makeup yang sesuai. Dan juga faktor pendedahan kepada cahaya matahari yang lama. Contohnya kalau bersukan, so kulit tu akan cepat rasa berminyak. Jadi faktor pendedahan matahari yang berterusan boleh juga menyebabkan jerawat tu makin teruk. Asap rokok dan stres. Kalau tak cukup tidur. Baik. Okey, nak tanya kat situ saya nak tanya dengan Sabrina. Okey, Sabrina claim disebabkan salah guna alat-alat produk muka kan. Jadi adakah faktor keturunan juga menjadi penyebab kepada masalah jerawat pada Sabrina seperti yang dikatakan oleh doktor sebentar tadi? Macam saya, kalau ikutkan mak dengan ayah tak ada masalah jerawat. Adik-beradik lain pun tak ada yang kronik macam saya. Dalam family masa seorang je. Baik. Mungkin juga ada kot, doktor. Boleh. Mungkin. Ketika mengalami masalah jerawat, pastinya banyak kaedah yang dilakukan dengan berbagai cara tradisional, produk ini dan produk itu. Apakah yang paling sesuai, yang paling berkesan akhirnya yang Sabrina dapat hasil yang menyenangkan? Sebenarnya saya pun masih dalam phase bertukar-tukar produk. Sebab keep trying. Sebab kulit saya jenis yang mudah adapt dengan skincare. Maksudnya bila dah adapt dia tak terkesan. Saya kerap mencubalah sekarang. Ini menarik ni, doktor. Adakah kaedah ini bagus? Sebab ada orang kata kalau dah sesuai buat apa nak ubah. Ada pula orang kata kena tukar. Itu apa, bagaimana? So jerawat memang boleh jerawat tu memang boleh lagi teruk kalau pakai makeup yang tak sesuai ataupun produk-produk yang tak sesuai. So saya pun nak ambil kesempatan nak menekankan produk-produk online, produk-produk di farmasi. So mana yang sesuai nak dipakai kan? Ini soalan yang selalu saya dapat. So actually basic routine care untuk muka, penjagaan muka adalah cleanser. Nombor satu cleanser, tak perlu yang mahal, tak perlu yang branded. So yang penting kita kata gentle cleanser. So gentle cleanser ni maksudnya bila kita mencuci muka tu, muka kita tak rasa macam kena tarik. Kalau muka kita rasa macam kena tarik, maknanya dia over dry. Dan apa berlaku, kulit tu pun mandai, dia akan
generate more oil. So apa berlaku? Jerawat jadi lagi teruk. Tu nombor satu. Dan sebenarnya tidak digalakkan penggunaan scrub. Scrub tu sebenarnya lagi teruk. Ya ke? Ya. Dan penggunaan mask. Kita ingatkan scrub tu untuk nak buang sel minyak kering. ke macam contoh doktor kulit saya lelaki. Ya. Tapi sebab nak keluar dengan wanita kenalah nampak keterampilan tu dijaga. Jadi saya pakailah yang jenis yang macam ada bulu-bulu lembut kecil tu, yang keras tu untuk keluarkan minyak-minyak dan sebagainya. Jadi macam mana tu? Adakah mungkin untuk lelaki sesuai ke, untuk perempuan tak sesuai? Sebab lelaki dia ada kasar sikit kulit dia kan. Soalan yang bagus. Tapi sebenarnya tidak ada bukti secara kukuh dari segi kajian saintifik mengenai alat kosmetik ni sama ada dia adalah salah satu rawatan yang sangat penting untuk akne. Tidak. Dia kita ada contoh-contoh kita nak kata contohnya chemical peeling. Chemical peel yang dilakukan oleh orang yang bertauliah, insya-Allah dia boleh membantu, salah satu cara untuk membantu pemulihan rawatan jerawat. So cleanser, scrub tidak digalakkan, mask also tak digalakkan. And one more thing, double cleansing sebenarnya tidak ada dalam rutin harian untuk acne walaupun kulit secara amnya. Double cleansing sebenarnya tak ada. So just 2 kali sehari cukup, not more than that. Toner kita tak galakkan waktu jerawat tu tengah naik sebab dia akan mengeringkan kulit. Dan selain daripada itu, serum itu juga bergantung pada kandungan di dalam serum tersebut. Baik, wow, banyak ilmu yang kita dapat. Baik, macam Sabrina sendiri, apakah mungkin boleh berkongsi dengan penonton-penonton tips atau nasihat yang diberi oleh dermatologi yang Sabrina jumpa sehingga kan ada banyak orang kata perubahan. Apa antara yang dermatologi suggest adalah untuk jaga pemakanan lah. Kurangkan intake sugar, minuman bergas tu kena kurangkan, kekacang-kacang. And then satu lagi, dia minta saya avoid dalam tempoh rawatan tu, dia minta saya avoid makan ayam dengan ikan yang disuntik hormon. Dia minta saya. Itu antara yang dia advise. Dan juga paling penting, kerap cuci muka, bersihkan muka gunakan ais sebab doktor untuk doktor kata boleh kecutkan jerawat yang tengah aktif. Nampak kita dapat ilmu lagi hari ni ya. Baik, doktor pula dari segi orang kata jerawat kita cakap jerawat selalu dekat muka je. Tapi sebenarnya ada orang tumbuh jerawat di bahagian-bahagian lain, di belakang badan Sebenarnya jerawat ni ada berapa jenis? Ada jerawat yang bermata, ada jerawat tak bermata. Dan bukan saja di muka. Bila ada mata tu, alhamdulillah kita boleh mungkinlah boleh picit. Cakap yang tak ada mata ni kadang-kadang sengsara tu. Sampai ada tu masak. So secara amnya jerawat ni kita terbagi pada 2 kumpulan yang besar. Satu jerawat tanpa keradangan dan jerawat dengan keradangan. So jerawat tanpa keradangan ni dua jenis, iaitu bintik hitam dan bintik putih. So kalau yang bintik hitam tu kita kata open comedones. Yang sedap dipicit tu. Semua orang suka picit yang open comedones tu. And then bintik putih tu adalah closed comedones ataupun dipanggil jerawat nasi. So whiteheads. Blackheads, whiteheads. Dan jerawat dengan keradangan, contohnya bisul. Bisul yang besar-besar tu yang tak ada mata tu. Yang sakit tu kan. Yang itu dalam istilah perubatannya kita kata cyst, acne cyst or acne nodules. So ini adalah saya boleh katakan yang jerawat ni benih dia adalah closed comedones, yang jerawat nasi tu. So daripada jerawat nasi tu dia boleh jadi jerawat yang bisul, yang acne nodule, acne cyst. Itu adalah jenis-jenis jerawat. Dan selain daripada itu, saya juga ingin sentuh, selain daripada acne vulgaris, terdapat jerawat yang disebabkan oleh faktor-faktor lain seperti faktor hormon. Ada penyakit khas tu nama dia polycystic ovarian syndrome. Yang ini dia lain sikit. Yang ini masa remaja tak ada. Ni mungkin umur 20-30 tahun dia akan ada masalah PCOS, hormon tak stabil, period tak stabil, masalah infertility. Dan kalau di badan tu kita kena fikirkan faktor kalau ada pengambilan steroid juga. Okey, kita akan bersama dengan doktor lagi selepas ini, tapi kita akan dalam segmen ni dengan Sabrina sampai segmen ni saja. Mungkin Sabrina boleh tips kepada penonton-penonton kita yang mungkin mempunyai masalah jerawat. First, jangan give up lah untuk cari produk, untuk cari solution masalah kita. So, mesti ada solution. Tapi first you kena cari apa punca. Sebab apa punca masalah jerawat. Sebab setiap orang berbeza. Kalau you tak tahu punca, macam mana nak cari dia punya rawatan. So macam saya, bila saya break out disebabkan produk, dia berbeza pula dengan disebabkan
masa pregnant. So bila kita tahu punca, kita tahu punya solution. Jangan jangan rasa down, rendah diri. So embrace je lah diri tu. Terima kasih Sabrina atas perkongsian. Pastinya Sabrina pesan tadi, jangan Google. Tanyalah pakar. Betul tak Sabrina? Ya. Okey. Terima kasih Sabrina. Terima kasih. Macam mana suka ke hidup video ni? Jadi kalau suka, jangan lupa like, komen dan share. Okey. Dan kalau tak nak ketinggalan, akan ada lagi video-video menarik. Jangan lupa subscribe YouTube Mingguan Wanita.